Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid 3 Aulat dan 3 Ahsan? Kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk baru unit 15, indahnya seni dan budaya kita. Okey, kemahiran pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Okey, jadi sepatutnya murid perlu mendengar apa yang cikgu perkatakan ataupun rakan-rakan katakan dan bertutur. Okey, jadi tajuk pada hari ini ialah buah tangan dari bumi Kenyalang. Apa itu bumi Kenyalang? Ia adalah sebuah negeri yang bernama Sarawak. Okey, nama lain bagi negeri Sarawak tu orang gelarkan ialah bumi Kenyalang. Kenapa Kenyalang? Kenyalang tu daripada burung lah, burung kenyalang. Sebab di negeri sana ada banyak burung kenyalang. Okey, dekat sini kita bacakan, cikgu bacakan, awak dengar. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Okey, memang namanya Dayang Fatimah. Okey, orang Sarawak banyak nama-nama sebegitu. Okay, jadi dalam gambar tu itu adalah selampai manik. Okey, kemudian ada maklumat-maklumat di situ. Jadi yang kita nak belajar di sini ialah menjelaskan bahan secara bertata susila. Apa itu tata susila? Maksudnya dengan penuh sopan, okey, disusun kata dengan baik, okey. Jadi dekat situ ada perbualan di bawah. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan. Jadi kita nak terangkan, itulah daripada maklumat-maklumat. Kita mulakan dengan perkataan kita ambil tu dihasilkan. Tu di atas tu dihasilkan oleh etnik Sarawak. Okey, kalau di sana kita banyak etnik. Okey, kita tak kata kaum, kita kata etnik. Okey, jadi selepas dia terangkan yang itu, terus dia sambung. Okey, tadi penjelasan yang pertama, kemudian terus dia masuk. Okey, penjelasan yang kedua. Motif pada selampai manik, okey, adalah berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Okay, seterusnya, motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Kemudian, selampai manik juga mempunyai motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Selampai manik ini memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Dan yang terakhir, proses memakai selampai ini, proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Okey, kenapa dikatakan rumit? Rumit tu apa? Rumit itu adalah susah ataupun sukar. Okay, jadi maksudnya di selampai manik tu ada banyak manik kita nak ikat kan, kita nak sambungkan dengan benang semua. Jadi proses itu adalah rumit, sukar ataupun susah. Okey, jadi itulah dia penjelasan secara bertata susila daripada Dayang Fatimah kepada Nabila. Jadi Nabila pun jawab, terima kasih atas penjelasan kamu tadi. Okey, di situ ada info motif apa? Motif ialah sesuatu yang dijadikan corak. Jadi dekat selampai manik ini ada 3 motif. Okey, nanti murid-murid boleh ulang lagi sekali untuk baca. Okey, jadi aktiviti kita pada hari ini, buku aktiviti muka surat 15. Sama juga, okey, unit 15 indahnya seni dan budaya kita memberikan penjelasan secara bertata susila. Okey, jadi tajuknya adalah perhiasan diri tradisional. Okey, jadi dekat situ ada gambar. Okey, murid-murid boleh lihat. Kita ada perhiasan yang pertama anting-anting, perhiasan yang kedua doko, kemudian perhiasan yang ketiga pending, perhiasan yang keempat cucuk sanggul, okey, dan perhiasan yang kelima gelang tangan. Okey, ini sebenarnya memang daripada dulu lagi. Okey, zaman mak-mak awak, nenek-nenek awak, atuk moyang semua dah pakai perhiasan diri. Okey, jadi kita tengok perbualan, okey, dialog antara nenek dan Alia. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Okey, jadi dekat situ nenek dia tunjukkan
alat-alat hiasan tradisional. Jadi itu kata kunci dia. Jadi Alia jawab, cantiknya. Cantiknya apa? Sebab nenek dia tunjuk alat-alat hiasan, jadi kita jawab juga yang itu. Cantiknya alat-alat hiasan tradisional. Sebab itu dalam perbualan kita buatkan ayat tu seperti dalam perbualan juga. Cantiknya alat-alat hiasan tradisional ini, nenek. Ini koma nenek. Okey, tu titik cikgu, sebab cikgu tak buat titik sebab dah ada titik di hujung tu. Okey. Neneknya jawab, "Ya, Alia. Kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga." Jadi dekat situ kata kunci dia nak tunjuk diperbuat daripada emas. Jadi Alia jawab, jika diperbuat daripada emas, okey, kan ada beza emas, perak dan tembaga. Okey, jadi kalau jika diperbuat daripada emas, apa? Pasti harganya lebih mahal. Okey, yang kita tahu memang antara 3, emas, perak dan tembaga, emaslah yang paling mahal. Neneknya kata lagi, ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Okey, pending. Jadi kita tengok pada gambar tu agak-agaknya pakai di mana? Ya, betul. Dipakai di bahagian pinggang. Okey, jadi Alia jawab, pending dipakai di bahagian pinggang. Okey, terus dia jawab. Memang awak dah nampak kan daripada gambar tu. Okey, jadi nenek jawab, ya Alia. Lepas tu Alia jawab lagi. Alia cakap lagi, ini mesti cucuk sanggul. Okey, cucuk sanggul. Tahu sanggul? Sanggul ni biasanya daripada kalau orang dulu-dulu rambutnya panjang. Jadi bila panjang diikat seperti bulat tu, kita panggil sanggul. Jadi kemudian kita ada alat perhiasan pada rambut. Jadi dipanggil cucuk sanggul. Cucuk sanggul, cucuk pada rambut itu, pada sanggul rambut itu. Jadi ini mesti cucuk sanggul, titik. Okay, sambung lagi Alia kata, cucuk sanggul dipakai bukan seperti, salah tu ayatnya. Okey, cucuk sanggul dipakai sebagai apa? Hiasan pada rambut. Okey, sebab apa? Yalah orang dulu kan mungkin tidak bertudung lagi. Okey, jadi mungkinlah orang yang bukan Islam dia pakai dia tak pakai tudung, dia hiasan rambut dia tu. Okey, diletakkan cucuk sanggul untuk nampak lebih cantik. Okey, seterusnya ini pula namanya dokoh. Okey, jadi Alia jawab, dokoh dipakai, nampak dokoh pakai kat mana? Ya, di dada. Okey, jadi dipakai tu di dada tu sepertinya apa? Seperti seutas rantai, kan kalau dekat leher turun ke dada tu kita pakai apa? Kita pakai rantai lah, kan. Okey, jadi kita kata rantai yang panjang, rantai yang labuh. Jadi dokoh dipakai seperti seutas rantai yang labuh. Seterusnya, nenek kata, untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Okey, anting-anting dan gelang tangan. Tahu anting-anting mestilah tahu, kan. Okey, dan juga gelang tangan. Jadi Alia bercakap tentang gelang tangan dulu. Okey, jadi gelang tangan tu memang biasalah kamu nampak kalau ada mak-mak pakai ke, okey, makcik-makcik ke, okey. Jadi gelang tangan ini cantik dipakai di kedua-dua belah tangan. Jadi neneknya kata, jawab, betul Alia. Maksudnya dia bersetuju dengan kata-kata Alia. Kemudian Alia sambung lagi. Okey, anting-anting pula. Tu anting-anting memang tahu kan, anting-anting dipakai di telinga. Okey, jadi sama juga seperti gelang tangan, anting-anting pula cantik dipakai di kedua-dua belah telinga. Kan telinga kita ada 2, jadi kita pakailah kedua-duanya, jangan pakai sebelah je. Okey.
Okey, begitulah ayat dia. Anting-anting pula dipakai sebagai hiasan di kedua-dua belah telinga. Kedua-dua tu kata ganda. Kata ganda apa? Kata ganda separa. Okey, berimbuhan awalan. Okey, jadi nenek jawab, bijak cucu nenek. Jadi itu adalah satu pujian. Jadi kalau orang dah puji, kita jawab apa? Kita jawab, terima kasih nenek. Okey, ada koma ya. Jangan lupa. Okey. Titik. Patutnya pun ujung tu dah ada titik. Tak apa, kita buat je. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi ini latihan muka surat 15. Dan sambung lagi. Ada latihan satu lagi muka surat 16. Okey, kita habiskan je tajuk memberikan penjelasan secara bertata susila ni. Okey, yang ni tajuk lain pula, berkaitan dengan seni mempertahankan diri. Tadi pasal alat perhiasan diri. Yang ini tentang seni mempertahankan diri, iaitu kuda-kuda dalam pencak silat. Apa itu kuda-kuda? Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki. Okay, bukan menampakkan, menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Okay, jadi kat situ ada 5 kuda-kuda. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tengok. Okay, jadi dekat situ ada perbualan. Okay, mari kita sama-sama jawab. Okay, penjelasan dia, berikan penjelasan. Saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Dia kata boleh. Kuda-kuda ialah, ada jawapan dekat atas tu. Jawapan dia pergerakan asas dalam pencak silat. Okay, ni cikgu tunjuk contoh. Okay, so tulisan cikgu tu ternaik-naik. Okey, kalau kurang kemas, bolehlah padam. Okey, kemudian P cikgu tu pun tak habis panjang. Okey, nanti cikgu betulkan. Okey, seterusnya soalan dia, apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Okey, jadi dia tanya pada Imran, apa yang Imran telah belajar, kuda-kuda apa? Okey, jadi Imran menjawab dengan bertata susila. Berikan penjelasan. Okey, saya mempelajari lima jenis. Okey, sebab dia tanya kan jenis-jenis. Okey, jadi saya terus dijawab, saya mempelajari 5 jenis pergerakan kuda-kuda. Okey, jadi apa dia pergerakan dia? Iaitu murid-murid tuliskanlah 5 tersebut. Okey. Untuk yang pertama tu tuliskan, iaitu jawapan dia iaitu gerakan siap sedia. Okey, sebab kuda-kuda tu adalah pergerakan kan. Jadi kita tulis je. Saya mempelajari 5 jenis pergerakan kuda-kuda, iaitu gerakan siap sedia. Yang kedua lepas tu koma, kuda-kuda samping, koma, kuda-kuda depan, koma, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Okey, memang jawapan tu agak panjang. Jadi murid-murid tulislah sampai boleh muat. Okey, kalau nak jawapan-jawapan seterusnya tu nanti turunkan ke bawah. Okey. Cikgu tak nak tulis, tak nak beri jawapan sebab jawapannya dah ada. Jadi cikgu nak murid-murid tulis sendiri. Okey. Soalan yang seterusnya, mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Okay, jadi ditanya mengapa. Jadi bila mengapa mesti bersebab, kerana, kenapa. Okey. Jadi pergerakan kuda-kuda ini penting. Kenapa penting? Tengok jawapan, tengok daripada ayat di atas. Ada untuk apa? Sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan.
Okey, apa itu menangkis? Okey, ada perkataan menangkis di atas tu kan. Okey, jadi menangkis tu adalah untuk mematahkan serangan lawan. Okey, kita halang ataupun kita jatuhkan serangan lawan itu. Okey, itu kita kata menangkis. Jadi ayat di situ boleh tulis kan di bawah jawapannya. Okey. Dan nanti murid-murid kalau tak muat tu nanti turunkan ke bawah jawapan dia, ya. Okey, dan soalan yang terakhir, mengapakah kamu belajar silat, Imran? Pun sama soalan mengapa. Jadi dia nak tahu sebab. Okey. Jadi jawab dengan bertata susilanya. Saya belajar silat untuk okey, untuk apa? Berikan yang ini jawapan kamu sendiri. Okey, dia tak ada jawapan dekat dalam teks di atas. Okey. Jadi murid-murid boleh tuliskan. Okey, cikgu bantu tulis ayat depan je. Okey, saya belajar silat untuk apa? Tuliskan jawapan murid-murid. Okey. Jadi dan akhirnya diakhirkan perbualan itu, tahniah Imran. Okey, bila dah puji, jawab terima kasih. Okey. Itu sahaja pembelajaran pada hari ini, memberikan penjelasan secara bertata susila. Okey, tata susila tu maksudnya penuh dengan sopannya, dengan baiknya. Okey, susun kata disusun dengan baik. Okey, tak adalah kita jawab dengan kasar-kasar. Okey, itu sahaja pada hari ini. Selamat menyiapkan kerja. Jangan lupa hantar ke Google Classroom. Sekian, terima kasih.